Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada malam ini kita akan menerangkan bagaimana kita merawat masalah yang ada pada siku, iaitu kita khususkan kepada tenis elbow. Ramai yang tak memahami apa yang dimasukkan tenis elbow tu. Kami ni bukannya pemain tenis pun, macam mana pula kami perlu mengikuti program ni. Sebenarnya nama je tenis elbow sebab ramai di kalangan atlet, ya, terutamanya player tenis, ya, pemain tenis yang sering mengalami masalah tenis elbow ni. Sebenarnya bukannya pemain tenis saja. Apa saja kita punya kehidupan kita ni, ada kalanya kita terkena juga tenis elbow. Jadi kita nak fahamkan apa itu tenis elbow, Kun tunjukkan slide pada kali ini. Okey, kita saksikan. Apa yang dikatakan tenis elbow ialah sakit di bahagian lateral, iaitu di bahagian sisi sebelah luar siku, dan di mana sahabat kita ni sedang pegang sikunya yang berwarna merah tu, tengah keradangan tu. Jadi apa yang sebenarnya yang berlaku di situ? Yang dikatakan tenis elbow, inilah sakit di bahagian sisi lateral, ya, iaitu di bahagian luar. Ya, rasa jelas di mana kedudukan sakitnya. Jika sakit di situ dipanggil tenis elbow. Baik, kita nak kena tahu tenis elbow ni dalam bahasa medisnya ialah lateral epicondylitis, iaitu kesakitan yang ada pada tendon siku, biasanya disebabkan gerakan berulang-ulang antara pergelangan tangan, lengan, ya. Ini yang menyebabkan berlakunya keradangan yang ada pada di bahagian sisi siku. Kadang-kadang kita terhantuk, ya, terhantuk siku kita di meja ke, di pintu ke, ataupun apa saja, dinding ke, itu pun boleh menyebabkan tenis elbow. Dan tidak sekadar keradangan, tetapi dia boleh menyebabkan kecederaan kecil tisu ataupun koyakan kecil pada tisu dalam. Tak nampak luka di luar, tetapi dia luka halus di tisu badan. Seterusnya kita tengok bagaimana dikatakan kecederaan ataupun luka di bahagian tisu badan, tisu otot ataupun tisu di tendon khususnya. Seperti dalam gambar ni, nampak tak macam dia ada luka. Bila berlaku hentaman, hentakan, ya, yang boleh menyebabkan kecederaan. Kalau sekadar keradangan, okey lagi lah, senang sikit kita nak rawat. Bila menyebabkan luka, dia ambil masa sedikit lah. Walaupun sakitnya pulih sekalipun, belum tentu lukanya dah bercantum. Macam kita jugalah, kalau luka, ya, luka di tangan, ada kalanya sakit dah tak terasa, tapi luka masih ada. Macam itulah. Jadi kita tak boleh buat kerja lebih-lebih dalam beberapa minggu ataupun bulan. Tak lama lah kalau tengok kecederaan lah. Kalau sikit sekejap je lah. Ada orang bertanya, kalau golfer elbow macam mana pula? Okey, kalau tenis elbow di bahagian lateral, bahagian sisi luar. Tetapi golfer elbow dia bahagian dalam. Nampak tak yang dalam gambar rajah ini? Kalau tenis elbow dia berada di sisi luar, tetapi kalau golfer elbow dia kecederaan ataupun dia sakit siku juga, tetapi bahagian dalam. Nampak tak ni telapak tangan? Golfer elbow, nampak tak telapak tangan? Telapak tangan maksudnya sakitnya di bahagian sejajar dengan telapak tangan. Bahagian dalam sisi siku ataupun dipanggil medial epicondylitis. Jadi saya nak kongsikan, ya, macam mana dia dapat nama tenis elbow ni. Macam mana dia dapat tenis elbow ni? Seperti mana Kun sebutkan tadi, dia sering berlaku di kalangan atlet tenis, ya, disebabkan kekuatan raket tenis dia tu memukul bola secara backhand. Backhand, kilasan backhand. Biasa orang main raket tahu kan macam mana katakan backhand tu. Dia macam tu.
backhand, ataupun dibuat macam itu. Biasanya kalau main tenis dipegang dengan dua tangan, pegang dengan dua tangan. Kalau pemain badminton di sebelah, jadi sebelah tangan saja kan. Kalau pemain badminton dia guna sebelah tangan saja. Jadi boleh tak pemain badminton kena anti elbow? Ya, boleh. Sebab dia suka mengilas bulu tangkis, mengilas backhand. Jadi sebenarnya tidak sekadar pemain tenis, apa saja perbuatan, perbuatan yang suka buat pukulan backhand ni boleh menyebabkan berlaku hentaman di bahagian siku. Jadi otot lengan ni dia hentam siku. Otot ni dengan ini dia menghimpit siku sini, dia hentam kat sini. Jadi dia menyebabkan kesakitan di sini. Kita backhand, berlaku tekanan dekat sini, itu menyebabkan kesakitan. Faham ke tak tu? Jadi dia boleh berlaku di kalangan atlet dan juga bukan atlet. Tahu tak kenapa begitu mudah seseorang itu mengalami tennis elbow? Ada orang yang kronik, mudah sangat dia kena tennis elbow. Salah satu sebabnya ialah bahu dia tak membantu ketika buat kilasan. Bahu ni tidak membantu buat kilasan. Ketika dia mengilas ni, ini dia sangkut. Dia tidak membantu. Jadi dia pressure dekat sini. Sini sangkut, tekanan dekat sini. Ya, bahu ini mungkin sengit, mungkin ke belakang, mungkin ke depan, dia mengganggu kita buat kilasan, menyebabkan dia pressure dekat sini. Hentaman kuat di sini sebab apa? Bahu tak membantu. Dia buat kilas kena bahu tau. Orang tu nak buat kilasan, dia kena bantuan bahu. Kalau bahu tak membantu, dia akan menghentam di sini kuat. Jadi perkara yang dalam perlu kita tahu, sebelum kita nak merawat siku, kita kena tahu puncanya juga. Kenapa berlaku tennis elbow ni, sakit siku ni. Dan saya nak beritahu juga, bahu dia tak bekerja, salah satu sebabnya pinggulnya sengit, tak sejajar. Bila pinggul sengit, bahu semua turun. Okey, kalau awak cuba sengit, cuba awak tengok cermin, cuba awak sengitkan pinggul awak. Pinggul tahu tak pinggul? Punggung tu, pinggul tu, automatik bahu ni akan turut beralih. Kalau kita tinggikan, kalau kita sengaja tinggikan kita punya pinggul ke atas, kita tonggik sisi ke atas, ini akan turun. Contoh sebelah kanan, kita tonggik, kita sengitkan sebelah kanan, automatik ni turun. Kalau sini kita naikkan sebelah kiri, yang ini akan turun. Nampak tak? Bila pinggul berubah, satu jasad akan beralih tempat. Itulah pentingnya kenapa pembetulan pinggul tu perlu dijelaskan. Itu akan diajar dalam kursus UTQ. Itu dalam kursus urutan pun ada, insyaAllah ada cerita bab pinggul. Walaupun tidak begitu detail, tapi memberi manfaat kepada anda juga. Okey, kali ini aku tunjukkan bagaimana kita rawat pinggul dulu. Sebelum kita betulkan pinggul dulu dengan sekadarnya sebelum kita nak mengurut. Okey, aku tunjukkan untuk kita pastikan pinggul, lutut, bahu kita sejajar. Seminima yang boleh lah, semaksimum yang kita mampulah. Ya, sebab pun tak boleh ajar A to Z macam nak betulkan pinggul. Sebab kita buat siku je. Tapi kita bagilah pemudah cara supaya anda memudahkan merawat. Ya. Jadi sebelum kita nak merawat siku, apakah yang perlu kita bantu untuk sejajarkan bahu, pinggul, lutut dan sebagainya. Okey, aku tunjukkan. Pertama, cari anak tangga yang kat bawah, jangan pula awak cari anak tangga yang kat atas, nanti awak pergi berdiri ke atas, tergolek pula ke belakang. Cari anak tangga, awak berdiri macam gambar ini. Okey, pegang pemegang dia.
dan awak pakai kasut ke, pakai sipar ke, tak kisah, tetapi tumit tu turun ke bawah. Dan badan pun kena bidang, dada kena bidang, lutut tak boleh bengkok, ya, tapi tumit ke bawah. Ini adalah satu cara untuk mensejajarkan sendi, utamanya di sendi lobe bearing. Sendi lobe bearing apa? Bahu, apa lagi? Pinggul, lutut dan pergelangan kaki. Okey, turun ke bawah, tahan dalam masa 3 minit mengikut kemampuan. Okey, saya rasa tak ramai yang tahan 3 minit sebab tegang sangat. Okey, ikut kemampuannya, paksa-paksa. Walaupun ada kata turun tumit sikit je dah sakit dah. Jadi pastikan pakai kasut. Kenapa? Nanti kalau awak berada dekat bucu tu, tangga tu, sakit pula tapak kaki awak. Jadi pakailah kasut, ya. Mudahlah awak lenturkan. Okey. Tapi dalam video pun tunjuk ni tak ada kasut. Supaya awak faham, nampak real macam mana dia turun tumit tu. Memang tak ada pakai kasut, ya. Nanti pun tunjukkan videonya. Okey. Okey, tujuan dia ialah untuk sejajarkan lobe bearing, sendi lobe bearing. Dia belum lagi merawat, ya. Jadi apa ni, kita tak boleh bergantung dengan gerakan yang kau tunjukkan untuk merawat. Itu ialah digunakan untuk betulkan dulu kita punya lobe bearing kita, ya, sendi-sendi lobe bearing kita. Supaya dia tak boleh berulang-ulang kena. Seperti mana yang pun sebut tadi, tujuannya ialah kekerapan orang itu berlaku kemungkinan disebabkan oleh pinggulnya sengit. Okey, jadi kita kena betulkan lobe bearing dia. Seminimum yang aku cakap tadi, semampunya yang kita mampu kita boleh buat, ya. Sebab tajuk betulkan pinggul ni panjang, ya. Jadi kita buat masa ni kita tunjukkan satu step tu untuk tujuan sediaan nak merawat siku. Okey, ya. Okey, seterusnya, apakah yang perlu kita rawat untuk masalah di bahagian siku? Okey, Kun tunjukkan. Apabila seorang itu mengalami masalah tenis elbow, terdapat beberapa otot yang terkesan, sama ada berlaku oleh hentakan tadi ataupun main tenis ke, berlaku over stres ketika buat kilasan ataupun sebagainya. Otot-otot yang terlibat sama ketika dia respon, ketika dia sakit tu, ialah inilah senarai otot yang terlibat: supinator, brachioradialis, extensor carpi radialis longus, extensor digitorum, tricep supraspinatus and conus, bicep brachialis. Ini otot-otot yang terlibat. Jangan hafal. Kalau hafal, stres anda. Jadi saya tunjuk gambar saja. Okey. Yang ini kita akan belajar dalam kursus nanti bagaimana kita nak memahami otot-otot ni. Jadi buat masa ni jangan hafal. Saya tunjuk je senarainya. Ya. Nanti kalau saya suruh awak hafal, nanti demam pula. Dah sekali tengok live ni tak nak tengok lagi dah. Susah pula. Jadi otot-otot ini perlu anda tahu juga akan datang sebab untuk menunjukkan anda profesional. Memprofesionalkan amalan anda, kena faham otot-otot badan kita. Kita kena kenal otot kita. Tak apa, tak hafal dulu tak mengapa. Perlahan nanti insya-Allah lah kita boleh ingat walaupun makan masa bertahun-tahun. Tak ada masalah. Janji kita tahu apa yang kita buat. Inilah otot yang terlibat. Banyak tu, ya. Sebab bila sini berlaku kecederaan, ya, berlaku kecederaan melibatkan banyak otot yang terlibat. Dia bahagian siku ni banyak tendon. Tendon pula dia bersambung dengan otot. Maka inilah ototnya banyak. Ya. Okey. Pertama sekali kita tengok supinator. Kat mana kita nak urut? Okey, urut dia tengok yang bertanda X tu. Nanti ada videonya.
Okey. Kita urut di bahagian situ, nampak tak? Yang ni tangan kanan, ya. Kalau tangan kiri, dia lain lah. Ya, ni tangan kanan. Ini contoh kalau orang tu terkena di sakit tenis elbow di tangan kanan. Okey. Tu kedudukan titik X-nya, urut di situ. Okey, seterusnya kita urut di bahagian dalam, urut di situ, ya. Dipanggil, ni nama urutnya brachioradialis. Okey. Ketepatan yang risau, awak pergi raba-raba, rasa macam ada ketulan, rasa macam bila tekan dia rasa macam nyeri, itu tepatlah tempatnya. Betul tu tempatnya. Ada ketulan ataupun simpulan, ya, ataupun ada kata lingkaran kat situ. Kun, masalahnya Kun, kami tak fahamlah apa itu simpulan, lingkaran, ketulan. Kami baru belajar berpasir macam mana, rasa macam mana, kan. Okey, jawapan senang je. Bila awak tekan titik X tu, kalau dia nyeri, tepatlah tempat tu. Asalnya dia tak ada rasa nyeri. Bila dipegang, dia ada tenderness. Sakitnya. Ya, sakit kat situ. Asalnya kita tak rasa sakit situ. Tapi bila dia tekan, pedih. Betul tu. Tepatlah tu. Anggaran je guna je 4 jari, raba je kat situ. Okey. Lepas tu ni bahagian luar juga. Tadi dia lain sedikit kat bawah, ni naik atas sedikit. Yang sedang gambar ni. Okey, itulah kedudukan titik X-nya. Guna 4 jari ketika nak mencari X tu. Okey. Bila kita mencari menggunakan 4 jari, salah satu jari tu kena lah. Macam mana tahu nak kena? Awak tahu kat mana kedudukan yang paling sakit. Itulah tempatnya. Tak tepat, tak pandai cari pun, letaknya 4 jari kat area situ, agak-agak, mestilah ke-4 tu salah satunya kena. Okey, seterusnya, ini poinnya, extensor digitorum. Ya. Ini yang perlu kita urut. Di sini poinnya, di sini poinnya. Okey, ada 3 gambar kat sini. Urut je di situ. Ya, insya-Allah nota akan diberikan. Awak ikut je, follow je. Ni bahagian luar ke bahagian dalam pun tengok kuku dia. Kat sini ada kuku kan. Bila ada kuku tu maksudnya bahagian luar lah, ya. Bahagian yang ada berbulu. Kulit kita berbulu tu bahagian ni ya. Okey. Dan ini bahagian tricep. Bahagian tricep dia dekat celahan ketiak. Urutlah di bahagian-bahagian yang kita tunjuk tu. Dekat tepi-tepi tu, ya. Gaya ni gaya orang berdiri. Jangan pula awak urut sampai berdiri kawan tu. Awak dalam keadaan duduk, minta di tangan dia macam tu, luruskan macam tu supaya awak nak bagi ketepatan. Bagi orang profesional, dia akan buat dalam keadaan baring ke, dalam keadaan menelentang ke, boleh saja. Tetapi sebabkan awak baru nak faham, baru nak belajar, awak dalam keadaan duduk dan minta tangan dia keadaan macam ni. Supaya senang awak nak target kat mana kedudukan titik X tu. Ya. Nampaknya macam kiri kanan kena urut pun. Ni gambar saja, tapi kalau awak sakit sebelah kiri, fokuslah urut sebelah kiri. Kalau awak sakit siku sebelah kanan, fokuslah di sebelah kanan, ya. Ini gambar, sekadar gambar. Okey. Dan seterusnya ini juga poin-poin yang perlu diurut, ya. Okey. Ni ada poin-poinnya di sini. Okey. Ini gambar dia. Dekat-dekat je titik X-nya. Bila 4 tangan, pakai 4 tangan, 4 jari, guna 4 jari, insya-Allah kena, ya. Ni supraspinatus. Kenapa supraspinatus kena urut? Sebab tadi salah satu punca daripada masalah di situ ialah kerana otot di bahu tak membantu. Jadi kita urutlah di bahagian situ. Kita urut di bahagian yang berdaging lah, yang berotot. Kat situ ada tulang tau. Jadi jangan urut tulang, urut daging ni saja, ototnya, ya. Okey, seterusnya encorneus. Dia betul-betul di bawah siku seperti dalam gambar. Okey. Bawah siku. Okey, ini ialah bicep. Urut betul-betul dekat bicep tu. Bicep tu tak bicep. Ni bicep, ni bicep. Ni bicep. Urut kat depan yang tak ada bulu ni lah, bahagian yang tak ada bulu. Bahagian ni berbulu kan, bahagian ni tak ada bulu. Okey. Sebab ada orang tak faham. Ni bahagian apa? Senang sikit, bahagian ni bahagian tak berbulu. Bahagian yang berbulu kat belakang tu kan. Okey. Okey, seterusnya
Ini juga bahagian yang tak berbulu, urut dia di atas siku, urut di poin-poin yang ada kat sini. Dekat-dekat je awak urut kat situ mesti ada simpulan lah, ketulan lah. Memang bila dia asalnya tak sakit, bila kita tekan dia akan pedih atau nyeri. Okey. Sekarang mari kita tonton videonya macam mana kita urut ni. Simple saja, awak sebenarnya kalau sakit di siku ataupun tenis elbow ni, awak tak perlu urut melurut pun. Urut ke atas, urut ke bawah tak payah. Awak urut by point saja memadai. Sebab apa? Kalau dia dah injured, awak urut ke atas ke bawah nanti tambah luka lagi. Awak menyat macam seolah disiat-siat lukanya. Luka dalam lah. Tak nampak luka kat luar, dia lukanya kat dalam. Jadi kita tak payahlah urut ke atas ke bawah ke apa sebagainya. Urut point sahaja. Okey, kita tunjukkan videonya. Sakit di bahagian sisi luar, inilah yang dinamakan sebagai tennis elbow, ya, sebelah luar. Ya, sakit sebelah sisi, sebelah luar. Okey, kebiasaannya dalam urutan tradisional, ya, urutannya ialah dia berada di tempat yang dia sakit kebiasaannya. Poin-poinnya ialah di sini, ya, di sini, dan juga di hujung lipatan ni. Nampak tak hujung lipatan ni? Kalau saya lipat siku ni, nampak tak hujung lipatan ni? Urut di sini. Dia perlahan je di sini dan di sini. Itu adalah urutan tradisional yang mana di antara kita dia menggunakan teknik ni. Dia tekan di sini, ya, dia tekan di sini. Tapi ia amat menyakitkan. Kun nak kongsikan bagaimanakah cara solusi untuk urutan yang lebih baik. Okey, Kun tunjukkan. Kebiasaannya sakit tenis elbow ialah berada di area sini. Yang saya tunjuk di sini. Sinilah yang selalu, ya, selalu menjadi masalah lah, di kawasan sini. Yang saya tandakan. Ini ialah yang sering berlaku masalah tenis elbow. Kedudukannya di sini. Okey. Jadi tadi saya dah tunjukkan kaedah tradisional, dia akan urut di bahagian sini dan saya tandakan ini dan ini. Jadi anda boleh urut di bahagian sini untuk menegakan kesakitan yang dialami oleh pelanggan kita, dan anda digalakkan tambahlah sebabnya kesakitan yang dialami bukan saja berpunca daripada area di sini saja. Dia ada melibatkan di bahagian lawa arm, ya, di bahagian upper arm dan juga di bahagian bahu. Jadi anda boleh urut seperti yang dalam gambar ni, ya. Urut poin-poin yang ada di sini. Urut di sini, ya. Urut di sini, ya. Saya tunjuk kat sini, tengok gambar kat sini. Tengok, ya. Urut di sini, urut di sini, urut di sini dan urut di sini, serta urut di sini, dan di belakangnya lagi satu poin lagi juga urut. Itu betul-betul di siku, di bawah siku, di bawah siku. Okey, poin ni ialah urutannya ialah seminit. Okey. Jadi kalau anda urut, jangan urut menolak ke luar atau urut ke arah jemari, tapak tangan. Nanti dia akan sakit sebab berlaku luka kat sini. Jadi kalau nak urut setempat ataupun anda boleh tarik ke dalam supaya mengelak daripada luka yang kat sini ditarik ataupun direnggang untuk mengelakkan menambah kecederaan. Jadi anda boleh urut, kalau nak urut tarik boleh, jangan urut tolak. Kalau tolak takut berlaku koyakan lagi lebih dalam di sini. Jadi urut poin-poin ni urut. Anda boleh rub, tetapi ketepatan tu perlu juga. Jadi pada permulaan anda boleh rub, tapi urut ke arah dalam, ke arah siku, bukan urut ke arah luar. Jadi boleh urut di sekitar sini, sekitar di sini, sekitar di sini, sekitar di sini, sekitar di sini. InsyaAllah tidak menyakitkan. Melainkan kalau anda tolak ke luar, tolak ke depan, tolak ke arah tapak tangan, memang sakit. Okey. Kemudian anda urut di bahagian, ya, di bahagian sini, bahagian dalam, urut di bahagian sini, ya. Ya, bahagian sini, dan juga boleh urut di bahagian bicep, ya, urut di sini, ya, urut di sini,
urut di sini, urut di sini. Okey. Urut setempat saja memadai, ya, urut setempat, ya. Setiap tempat-tempat ni memang ada simpulan ataupun terdapat rintangan, ketulan. Yang itulah anda perlu urut, ya, satu tempat ni seminit. Okey, di belakang ni, di bahagian tricep ni ada satu point lagi, ya. Iaitu di sini. Ya, di bahagian belakang, ya. Saya tunjuk di bahagian belakang. Nampak, ya? Di sini. Okey. Dan di berhampiran dengan bahagian ketiak, ya, ampit. Kat sini juga ada point dia. Ini penting. Ya, ni tricep. Ni tricep, ni otot tricep juga. Ya, nampak sini, ya. Tunjuk kat sini. Okey. Kat sini pun kena urut. Ya, sini pun kena urut juga. Ni, ya. Urut setempat memadai. Tak perlu anda urut arah ke mana sebab takut mendatangkan kecederaan yang ada di sini. Ya. Dan diakhiri dengan urutan di bahagian bahu, iaitu supraspinatus. Ya. Ini tulang kan, sini tulang. Dia kedudukannya letak di atas tulang. Poinnya. Jadi anda boleh urut di sini, ya, urut di sini, ya, tempat yang berotot, ya, tempat yang berotot. Tempat yang berotot. Kalau tempat yang bertulang jangan urut, tempat yang berotot saja anda urut. Okey, di sini dan di sini. 1 point 1 minit. Ya, kenapa urut di bahagian sini? Kerana ada sebab kenapa berlakunya mudah terkena tenis elbow adalah kerana bahagian sini tidak kuat. Maka dia membebankan di bahagian siku. Itu jelah urutannya. Semoga anda boleh mencuba rawatan sama ada anda sendiri yang mengalami masalah sakit siku, tenis elbow ataupun rakan-rakan kita yang lain. Okey. Selebihnya anda tengok nota yang seperti yang ditunjukkan. Okey. Mungkin di antara anda confused tengok video ni. Tak apa, nota disediakan, nanti pun bagi nota tu. Awak buatlah. Sebenarnya nota tu terlalu banyak titik, tapi dalam video tu tak banyak titik, ya. Kat mana nak follow pun dalam nota tu macam banyak ya. Dalam video tu pun boleh, ya, sebab dalam nota tu terlalu detail dia punya titik. Nak buat melalui yang kat video tu pun okey, tapi kedudukannya adalah lebih kurang sama lah, ya, sama je. Okey. Cuma dekat nota tu banyak lagi, ya. Okey, dekat nota tu dia lagi banyak. Tak ada masalah, follow kat video tu pun boleh. Okey. Itu ialah untuk merawat tenis elbow, insya-Allah, ya, boleh membantu untuk mereka yang mengalami masalah tenis elbow. Inilah cara rawatannya dengan cara urutan.